tapi dia mesti melalui agensi pelancongan di Malaysia. Mereka bawa pelancong ke Malaysia ni dengan senarai nama yang diserahkan dulu, bukan datang mengejut. Dan pihak pelancong memberitahu bahawa A ini akan datang ke Kuala Lumpur, akan tinggal ke hotel ini, dan akan melawat di kawasan ini, kemudian akan balik ke negara mereka. Jadi, kenapakah Kementerian Pelancongan tak boleh fikir cara begitu? Jadi kalau kita satu hari dapat masukkan pelancong dalam 2-3 ribu orang pun telah mencukupi untuk memperkembangkan industri pelancongan dan backup tunai pertukaran wang luar negara kita. Ini buat kerja sembrono, tak boleh masuk Malaysia. Itu sebab saya kata dengan seorang pegawai kanan di lembaga pelancongan kemarin, saya jumpa dia, saya kata, kenapakah Kementerian Pelancongan tak gunakan cara yang dilakukan oleh MySejahtera? Sekarang buatlah MyTourist. Apabila pelancong datang, dia sampai Kuala Lumpur, dah dibebaskan di airport, dia kena tekan MyTourist. Maknanya MyTourist dah ada rekod dia datang ke Malaysia. Dia datang ke hotel yang dia nak melancong, yang dia akan tinggal. Dia buat lagi MyTourist. So, kita tahu dia tinggal di hotel ini. Kemudian, dia makan di mana? Pop, dia buat lagi. Baca MySejahtera itu. Kenapa Kementerian Pelancongan tak buat? Tak ada inisiatif macam tu dalam bajet ini. Kerana yang terjejas sekarang ialah homestay. Yang terjejas sekarang hotel-hotel kecil. Dan juga pelancongan dalam negeri ni patut dibenarkan. Iaitu, katalah saya sekarang ni buat satu rombongan Kak Kiah ke Kota Baru. Satu bas. Senarai nama saya dah siapkan. Dan saya nak minta siapa yang masuk rombongan Kak Kiah ni ke Kota Baru, kena pergi dulu dapatkan pemeriksaan COVID-19. Swab 19 ini. C19. Dia pun dapatlah, ambil lah swab. Okey, bebas. Okey. Hantar pada ejen pelancong. Ejen pelancong pun minta permit daripada pihak polis. Ini senarai satu bas 45 orang, nama dia. Jadi benarkanlah pelancong dalam negeri ni pergi ke Kelantan ke, Kedah ke? Ini tidak. Mantap. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe Ini yang saya nak tanya dengan Tengku Zafrul, banker. Ya, jadi tuan-tuan, Mazani Syahri kata setuju Datuk. Bajet ni bajet Santa Claus. Bajet Santa Claus. Tahu Santa Claus? Kalau malam Christmas, orang tua yang bawa beg belakang tu, baju merah tu, kadang-kadang dia naik rusa, kadang yang di Malaysia dia naik lembu dengan naik kambing kot. Kalau Santa Claus yang sebenar dia naik tu, naik apa dia? Naik rusa. Dia akan hantar tengah malam hadiah-hadiah. Jadi kenapa saya panggil bajet ni bajet Santa Claus? Main suka dia je. Nak bagi pada rakyat duit tanpa pulangan impak kepada rakyat. Jadi kalaulah kita mendapat satu belanjawan yang demikian, kesannya ialah kita menanggung hutang. Kita belum pernah lagi melepasi beban hutang, beban perbelanjaan kita sampai 300 juta, 300 bilion, 300,000 juta.
Okay. Ha? Jadi rakyat berhaklah tahu. Bajet ni yang sebenarnya banyak benda-benda yang dibuat oleh kementerian-kementerian yang mencadangkan bajet. Dia tak ada yang dipanggil apa, peduli, keprihatinan tu tak ada. Contohnya Kementerian Pertanian. Mana dia industri makanan? Berapa peruntukan pinjaman kepada mereka yang terlibat dalam industri pemakanan? Bagaimana Kementerian Pertanian tidak memberikan sejumlah wang untuk diagihkan kepada mereka dalam sektor perindustrian makanan ini? Yang buat kicap, yang buat tomato, yang buat ayam daging, yang buat macam-macam. Yang basicnya ialah berasal daripada pertanian. Kenapa tak diberikan satu peruntukan kepada Kementerian Pertanian dan kemudian diberi kepada Agrobank untuk sektor pertanian ini dapat meminjam wang? Ini yang penting sekali yang kita kena lihat. Maknanya daripada wang juta-juta nak dibagi rakyat kerana ni kerajaan ni bermurah hati macam Santa Claus, kenapa tidak memberikan satu mekanisme rakyat boleh mengembangkan perniagaan mereka? Itu dalam sektor pertanian. Belum lagi dalam sektor perkhidmatan. Bagaimana keadaan mereka dalam industri pelancongan yang terjejas teruk? Kenapa kerajaan tidak buat polisi? Mana-mana syarikat travel pelancongan di Malaysia yang telah dapat membawa pelancong dari negara asal yang mana nama-namanya disenaraikan dulu dan telah mendapat pengesahan daripada kerajaan negeri itu bahawa mereka-mereka ini telah bebas daripada COVID-19, dibenarkan masuk di Malaysia. Kalaulah kata China umpamanya, kenapa kita tidak berunding dengan kerajaan China? Iaitu pelancong yang nak datang ke Malaysia, kita benarkan kepada kita. Tapi dia mesti melalui agensi pelancongan di Malaysia. Mereka bawa pelancong ke Malaysia ni dengan senarai nama yang diserahkan dulu, bukan datang mengejut. Dan pihak pelancong memberitahu bahawa A ini akan datang ke Kuala Lumpur, akan tinggal ke hotel ini, dan akan melawat di kawasan ini, kemudian akan balik ke negara mereka. Jadi kenapakah Kementerian Pelancongan tak boleh fikir cara begitu? Jadi kalau kita satu hari dapat masukkan pelancong dalam 2-3 ribu orang pun telah mencukupi untuk memperkembangkan industri pelancongan dan backup tunai pertukaran wang luar negara kita. Ini buat kerja sembrono, tak boleh masuk Malaysia. Sombong amat. Soal orang Malaysia tak boleh pergi luar negeri itu memanglah saya sokong. Kalau dia keluar negeri, tentulah dia bawa duit. Jadi duit kita akan bertambah di luar negara. Jadi yang pelancongan itu. Itu sebab saya kata dengan seorang pegawai kanan di lembaga pelancongan kemarin, saya jumpa dia. Saya kata, kenapakah Kementerian Pelancongan tak gunakan cara yang dilakukan oleh MySejahtera? Sekarang buatlah MyTourist. Apabila pelancong datang, dia sampai Kuala Lumpur, dah dibebaskan di airport, dia kena tekan MyTourist. Maknanya MyTourist dah ada rekod dia datang ke Malaysia. Dia datang ke hotel yang dia nak melancong, yang dia akan tinggal, dia buat lagi MyTourist. So kita tahu dia tinggal di hotel ini. Kemudian dia makan di mana, dia buat lagi macam MySejahtera itu. Kenapa Kementerian Pelancongan tak buat? Tak ada inisiatif macam tu dalam bajet ini. Kerana yang terjejas sekarang ialah homestay. Yang terjejas sekarang hotel-hotel kecil.
dan juga pelancongan dalam negeri ni patut dibenarkan. Iaitu, katalah saya sekarang ni buat satu rombongan Kak Kiah ke Kota Baru. Satu bas. Senarai nama saya dah siapkan. Dan saya nak minta siapa yang masuk rombongan Kak Kiah ni ke Kota Baru, kena pergi dulu dapatkan pemeriksaan COVID-19. Swab 19 ini. C19. Dia pun dapatlah, ambil lah swab. Okey, bebas. Okey. Hantar pada ejen pelancong. Ejen pelancong pun minta permit daripada pihak polis. Ini senarai satu bas 45 orang, nama dia. Jadi benarkanlah pelancong dalam negeri ni pergi ke Kelantan ke Kedah ke? Ni tidak. Mantap. Jadi kita kena juga melihat dalam ini apa yang kita boleh beri bantuan oleh kerajaan, iaitu kerajaan akan memberikan potongan cukai, galakkan berdasarkan kepada aktifnya pihak-pihak dan industri pelancongan ini menarik pelancong dalam dan luar negeri. Yang boleh menarik pelancong luar negeri, kita bagi insentif. Cukainya ke, free holiday ke. Yang dalam negeri pun kita buat benda yang sama. Yang mana kita membantu untuk promosi dia. Yang inilah yang patut dibuat. Kenapa kita tak buat? Kemudian kita masuk pula dalam industri-industri yang lain. Pelajar luar negeri. Betul, kita ada bagi duit sikit. Saya dah penatkan tadi. Itu baru satu. Kalau saya nak tengok komen-komen, di mana pelajar-pelajar kita luar negeri yang dapat scholarship, beasiswa GPA ke Petronas, bolehlah hidup sikit, tapi mereka susah juga. Tapi yang agak terkesan ialah scholarship farmer, father and mother. Mak bapaknya mungkin dulu mewah, kaya, ada duit, hantar anak pergi belajar di luar negara. Sekarang meniaga tak dapat. Bisnes dah meredum, anak ada di luar negara. Jadi Kementerian Pengajian Tinggi tak boleh fikir untuk bantuan pelajar-pelajar luar negeri ni, sama ada one off sekali ya, ataupun berdasarkan dia punya permintaan, dia punya rayuan. Sekarang bagaimana pelajar-pelajar kita di luar negara ni nak minta bantuan? Cuba terang dia saya. Kedutaan dah tentu tidak ada duit. Dari itu, masalah pelajar kita luar negeri, kerana kita pun dapat menteri luar yang bingung sikit, bodoh bukan cerdik. Patutnya kementerian luar sekarang ni, walaupun bukan portfolio dia, tapi pelajar tu ada di luar negeri, arahkan ke mana-mana kedutaan dalam seluruh negara dunia ni yang ada pelajar Malaysia untuk lapu diri apa kesusahan mereka. Ada negeri yang atensi penerangan, atensi pendidikan, ada negeri tak ada atensi pendidikan. Dari itu, jangan asyik nak sibuk politik, nak melarikan orang UMNO menyokong PBBM. Ya, menteri luar ni, cuba ambil inisiatif. Arahkan Kementerian Luar, daftar balik pelajar-pelajar kita di luar negeri, berapa yang ada, tak kira dia Melayu, Cina, India, asalkan rakyat Malaysia, bantu. Jadi barulah Kementerian Luar pergi jumpa Menteri Kewangan atau Menteri Pengajian Tinggi. Ni masalah kementerian kamu, tolong selesaikan, cari duit, bagaimana nak bantu. Kalau mereka takut mereka salah guna, orang itu tidak benar, melalui Kementerian Luar, melalui kedutaan. Jadi pelajar-pelajar luar negeri boleh mendapat bantuan daripada dana yang dikeluarkan dalam bajet sekarang ni pada tahun 2021, bantuan sekurang-kurangnya untuk menyelesaikan masalah batu mal dan sebagainya. Dan telah tiba masanya sekarang ni, Majlis Agama Islam sekarang ni yang diagung-agungkan semalam masalah penyatuan Jabatan Agama Islam, panggil semua CEO Batu Mal ni, buat satu rumusan
bagaimanakah wang Baitul ini boleh digunakan untuk membantu para pelajar yang berada di luar negeri. Ini anak bangsa. Daripada bagi 81 juta yang tak mendatangkan faedah kepada rakyat dan sebagainya kepada jasa, lebih baik 81 juta itu bagi kepada Kementerian Pengajian Tinggi, salurkan Kementerian Luar hantar wang itu kepada mana-mana kedutaan yang pelajar kita ada. Kurang-kurangnya mereka bersyukur. Kurang-kurang mereka balik nanti, mereka ingat jasa Muhyiddin Yassin, abah kau. Yang nampak, tapi sayang, seribu kali sayang. Prihatin, semuanya kerana tin, bukan prihatin kerana masalahnya rakyat ni bermasalah, bukan. Jadi itu yang saya nak kata kepada tuan-tuan. Anan Abdullah, anak saya mengaji di institusi swasta. Belajar online pun kena bayar penuh. Menteri Pengajian Tinggi bisu dan tiada akal untuk melihat dan mengurangkan beban pelajar dan ibu bapa yang menanggung anak yang belajar dalam luar negeri. Inilah masalah kita. Contohnya, kalau mereka yang dapat scholarship JPA, dah tiba patutnya kerajaan memberikan tambahan, bukan untuk tambahan pelajar, tambahan duit kepada pelajar-pelajar tajaan JPA di luar negara. Ada dia tambah. Saya tak baca lah sebab malam dah macam down berguguran, sana belian. Saya tak dengar. Jadi kalau saya terlepas pandang, tuan-tuan semua, maklum dia saya kerja. Kementerian Kesihatan sekarang ni jadi kementerian yang agak pelik. Berapa bajetnya ditutup atau ditahan atau dikurangkan. Dalam masa yang sama, bajet COVID berbilion perginya. Jadi kita pun tak faham apa yang mereka buat kerja ni. Sebenarnya dalam isu ni memang kita semua terima begitu terbuka jika belanja terlalu tinggi oleh Kementerian Kesihatan. Tetapi jika berapa sektor dalam Kementerian Kesihatan dipotong, bagaimana? Rakyat dahlah diserang dengan masalah impak ekonomi. Kementerian Kesihatan pula banyak kos yang telah dipotong. Bagaimana perbelanjaan ubat dan sebagainya. Ini yang perlu kita semua sama tengok apa yang sebenarnya. Ngopi ơi, ngopi. Ngopi. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe